Assalamualaikum, selamat petang semua. Apa khabar? Okey, hari ini bersama saya, FB eksklusif bersama dengan saya berkenaan dengan satu topik yang sangat interesting. Okey, saya kenalkan diri saya. Nama saya Dr. Nur Rasha binti Rosli. Saya merupakan pakar psikologi klinikal kanak-kanak daripada Cahaya Klinikal Psikologi Bandar Baru Bangi. So hari ini saya nak bercakap tentang satu topik yang agak lain daripada yang lain. Okay, so tajuknya hari ini adalah apabila kita ada anak yang low IQ. So apa yang kita nak buat? Okay, kalau anda dengar suara saya mungkin boleh tuliskan komen dekat bawah tu supaya saya tahu yang suara saya ni didengar oleh orang di luar sana ya. Okay, kalau tak nanti saya boleh kuatkan sikit suara saya ni. Alright? Okay. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat menyambut Maulid Rasul hari ini ya. Banyak-banyaklah kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan insan yang paling istimewa, manusia yang paling istimewa di muka bumi ini, okey. Banyak-banyaklah kita berselawat supaya kita terus mendapat keberkatan dan syafaat daripada baginda insya-Allah. Okey, tanpa membuang masa, hari ini saya nak bercerita dengan anda semua tentang IQ. Okey, sambil saya bercakap ni, saya suka kalau anda bertanya. Boleh tuliskan komen dekat bawah tu, bertanya saya tentang IQ ni. Mungkin anda ada pengalaman dan mungkin anda juga, ibu ayah di luar sana, ada anak yang mengalami masalah low IQ. Right? Okey, apakah maksudnya IQ? Ataupun tajuk kita hari ni lebih memfokus kepada intellectual disability. Okey, intellectual disability ni adalah keadaan di mana kanak-kanak ini dia punya IQ tu rendah. Okey, apa yang saya maksudkan? Dan macam mana kita nak tahu IQ tu lebih rendah? Okey, dengan saya ni, saya ada test, IQ test. Okey, saya ada dua jenis IQ test depan saya ni untuk kanak-kanak. Satu kita panggil WIPC-4. Ini merupakan edisi yang paling latest, okey. Okey, WIPC-4 ini adalah nama penuhnya Bachelor Preschool and Primary Scale of Intellectual, Intelligence Scale untuk kanak-kanak yang berumur 2 sampai 3. Okey, mungkin orang tak tahu kan? IQ test kita boleh tahu masa umur 2 tahun 6 bulan dah boleh tahu. Okey. Yang sebelah sini pula adalah IQ untuk yang berumur 6 tahun hingga 16 tahun. Alright. Apa yang saya maksudkan dengan low IQ ataupun intellectual disability? Okey, ini yang saya maksudkan dalam psikologi ada satu cara atau kaedah untuk kita nilai, untuk kita tahu kalaulah sekiranya kita ni ada anak yang mengalami masalah intellectual disability. Okey, intellectual disability dalam bahasa kita, budaya kita ni kita panggil terencat akal. Dipanggil juga lurus bendul. Ini perkataan-perkataan yang kita biasa guna. Dalam bahasa standard saintifik dalam psikologi kita panggil intellectual disability. Okey. So, macam mana kita nak tahu yang anak kita ni atau seorang budak ni mengalami terencat akal, mengalami intellectual disability, mengalami ataupun mental retarded. Satu lagi perkataan yang kita guna. So, dia banyak perkataan tau. Okey. Caranya ialah dengan menjalani ujian psikologi IQ. Alright. Dekat sini saya kasih contoh lah. Tadi saya dah kenalkan test ni. Okay, bila kita buat test ni ada banyak sub-testnya. Banyak sub-testnya dan satu test ni biasanya mengambil masa 2 jam. Okay. So ini antara test lah ya. Saya just tunjuk sepintas lalu dan banyak lagi dia punya barang dia punya kit. Okay. Yang saya nak tunjuk ialah di sini sebenarnya. Nampak tak ni? Okey, kalau lepas kita buat ujian selama 2 jam tu, kita dapati kanak-kanak ini IQ-nya bawah 70, itu yang kita katakan IQ-nya low. Low IQ atau intellectual disability ataupun mental retarded ataupun terencat akal. Bawah ni skornya lepas kita buat. Anda tengok satu je ni. Actually banyak tak tertunjuk saya. Dia satu set yang banyak Okey, satu lagi, ini untuk kanak-kanak umur 2 tahun lebih ke 3 tahun. Dan ada lagi satu set untuk yang 3 tahun ke 6 tahun. Okey, yang ini pula WIS-5 sangat famous. Okey, test ni international test. Umur test ni pun dah 60 tahun lebih. Dia dah sampai 5th edition. Dan test ni khusus untuk yang berumur 6 tahun hinggalah ke 16 tahun. Okey, ada 16 sub-test, 2 jam juga Okey, jadi bila buat test, bila kita skor, kita skor
Okey, ini antara ni lah dia punya protokol kita panggil. Analisis protokol tu banyak. Kalau ibu ayah tengok ni sangat comprehensive test ya untuk nak tahu mengukur IQ. Okey, selepas kita buat analisis dan kita akan tengok dekat sini. Ni dia. Ini pula. Kalaulah skor anak kita tu bawah 70 ni, boleh nampak ya. Maknanya dia mengalami masalah low IQ ataupun intellectual disability. Ataupun terancam akal, mental retarded. Jadi saya sebut perkataan ni, jadi ibu ayah atau yang mendengar di luar sana boleh tangkap apa yang saya maksudkan. Okay? Alright. So kalau yang paling tinggi ni extremely high. Yang ini extremely low, very low. Sangat-sangat ni. Okay? Okay, sejak kebelakangan ni saya banyak buat test dan saya banyak buat test IQ ni, dan saya dapati ramai kanak-kanak Malaysia ni yang mengalami masalah intellectual disability. Okay? Saya punya kepakaran memang dalam assessment, terutamanya IQ test. Okay? Tapi saya dapati yang membuatkan saya rasa nak buat kita punya live hari ni ialah sebab saya tengok ramai ibu ayah yang menghukum anak tanpa mengetahui dia punya cognitive performance, tanpa mengetahui anak aku ni faham ke tak faham bila aku suruh something. Dan kita pula punish, denda, hukum. Kita katakan anak kita ni degil. Kita katakan anak kita ni tak nak dengar cakap. Sebenarnya akal dia tak sampai. Walaupun dah berulang kali kita cakap, tapi akal ni tidak sampai untuk memahami apa yang kita suruh. Okey, ini tadi adalah tentang IQ. Saya mulakan tadi dengan apa maksud intellectual disability dan macam mana kita nak tahu, iaitu melalui ujian psikologi. Markah atau skor IQ adalah below 70, bawah 70. Okey. Alright, seterusnya. Okey. Dekat mana yang ada masalah IQ tu? Kan? Kalau kita tak buat test lagi, cuba kita tengok anak kita ni. Kita ada 2-3 orang dekat rumah tu kan? Okey, dia tengah cuti. Dan tengah cuti umum, PKPB pula. Jadi kita sempat ambil tahu, tengok perkembangan anak kita ni. Okey. Okey, pertama sekali secara umumnya, macam mana kita nak tahu anak kita mengalami masalah low IQ? Satu ialah kita tengok anak kita ni ada masalah learning disability. Learning difficulty. Susah nak belajar, susah nak menyalin dekat whiteboard. Asyik tak habis kerja je. Susah nak faham. Dia main basah je. Buku bahasa Malaysia ke buku bahasa Inggeris dia main tulis je. Dia ikut suka dia je. Dia tak macam tu. Itu kita mungkin tak sempat nak tengok buku anak kita lagi. Kita tak check kat dalam tu. Yang subjek agamanya, yang subjek BM dia tulis dalam satu buku yang sama. Dia tak berfikir subjek ini, mata pelajaran ni untuk ini. Yang buku BM untuk BM, yang English untuk English. Dia tak fikir tu. Okey, selain daripada itu, daya ingatan, daya tumpuan yang sangat lemah. Yang sangat lemah. Tapi careful jangan confuse dengan ADHD. Itu lain cerita. Saya nak katakan ingatan ni tak ingat, mudah lupa. Dia punya kanak-kanak yang low IQ ni behaviornya semacam sikit. Semacam sikit macam mana tu, bila saya tengok dia adalah dia punya ciri-ciri dia sendiri tu. Dia macam lurus bendul lah kita cakap kan. Okey. Adaptive skill, adaptive behavior. Susah. Kadang-kadang macam clumsy. Dia main kalau ambil nasi tu tumpah kan, tak betul-betul proper. Okey. Ada juga yang mengalami masalah speech. Tak bercakap. Ini bukan speech delay. Ini speech yang berkaitan dengan intellectual disability ya. Jangan salah faham. Okey. Speech delay dan speech yang ada masalah low IQ ni slightly different. Okey. And then ada masalah bersosial. Tak kerti nak sosial ataupun sangat-sangat melampau-lampau bersosialnya tu. Dia tak kisah dengan siapa pun dia bertegur. Bila katakanlah kita pergi majlis, atas meja orang sebelah tu, katalah contohnya ada kacang kan, dia bangun dia terus ambil je kacang tu, botol kacang tu, makan. Dia tak ada rasa segan, dia tak rasa malu ataupun bertanya, pakcik boleh tak saya ambil botol kacang ni? Tak, dia main ikut suka hati je, dia tak berfikir. Dia tak ada common sense. Okay. Okay. Dan dari segi praktikal. Praktikal ni maksudnya
dia tak organize, praktikal lah. Towel letak merata, benda-benda yang kadang-kadang kita rasa dah 9 tahun kot patut boleh buat, tapi kenapa tak boleh buat juga kan? Something is wrong somewhere, kita rasa macam ada yang tak kena je. Kalau kita ada 10 orang anak kat rumah tu, atau 5-6 orang anak dekat rumah tu, kita boleh bezakan ni macam ni, macam terlalu luas sangat, macam terlalu tak kisah sangat. Itu mungkin ada sesuatu. Apa puncanya? Macam ni lah. Sebenarnya dalam bidang psikologi ni, kalau kita cakap pasal punca, dia akan dikaitkan dengan genetik. Alright. So genetik ni maksudnya daripada keturunan kita yang lepas. Tetapi banyak yang saya jumpa yang mengalami masalah intellectual disability, yang mengalami masalah autism dan ADHD, mereka ni adalah orang yang pertama dalam family. Yang pertama. Pertama adalah sebab genetik. Salah satu sebab genetik kalau kita ikut contoh adalah seperti Down syndrome, mengalami masalah intellectual disability. Itu contoh, dari segi kandungan, masa kita pregnant, masa ibu-ibu pregnant anak ni tak jaga makan. Ini sangat penting. Ini bukan saya punya pendapat, Apa yang saya berceritakan dengan tuan-tuan perempuan di luar sana, dengan ibu ayah di luar sana adalah tentang research yang saya baca, yang telah bertahun-tahun. Yalah, research dalam bidang psikologi ni terlalu banyak. So saya himpunkan infonya dan saya berkongsi dengan tuan-tuan semualah. Masa pregnancy tu kita tak jaga kandungan elok-elok. Yang paling menyedihkan kalau kita ambil dadah, kita ada minum, kita mungkin ambil pil diet, itu. Dan juga kita tak makan makanan berkhasiat. Kita kononnya nak diet, tak nak gemuk lah masa mengandung ataupun lepas bersalin. Itu satu kesilapan yang sangat besar. Banyak kajian menunjukkan punca selain daripada genetik, punca utama kenapa berlakunya low IQ itu adalah sebab tak cukup nutrition masa pregnantkan baby. Saya nak kasih satu contoh lah. Mungkin saya pernah berkongsi dalam live saya sebelum ni. Saya ada buat satu IQ test dengan kanak-kanak umur 8 tahun. Mak dia ni komplain, actually mak angkatnya. Mak angkat dan ayah angkat ni komplain, budak ni dia macam lurus bendul. Bila kawan-kawan, bila dia main di luar, dia main dengan kawan-kawan dekat padang, bila orang cakap, pergi balik ambil duit, mak kita beli sama-sama, aiskrim kita makan sama-sama, dia pun ikut je lah. Dia lurus bendul. Dia ikut apa orang cakap. So, kemudian apa yang berlaku, dah banyak kali lah, bukan saja sebab dia ni memang ikut apa kawan dia cakap, tetapi dalam kehidupan harian pun, dia ni punya akal, common sense dia sangat kurang, sangat lemah. Cepat lupa, lepas tu macam tak gerti bahasa lah kita cakap, ataupun so-called degil lah. Sebenarnya tak degil. Dia ada masalah untuk memahami apa pesanan mak ayah angkat ni tu. So, dia pun datang buat IQ test. Daripada cerita tu dan finding saya, dah tentulah keputusan IQ test tu below than 70. Kalau tak silap saya masa tu dia dapat dalam 65 atau 63 macam tu keputusannya. So sebenarnya masa sesi pertama saya dah dapat kena pasti kenapa IQ-nya tu rendah. Nak tahu tak kenapa? Sebenarnya budak ni macam saya sebut tadi, dia adalah seorang anak angkat. So, mak ayah angkat ni tahu siapa budak ni, siapa ibu ayahnya. Kebetulan pula masa ibu ayah tu lepas berkahwin, so mereka tu, ibu ayah kandung tu, mereka ni ambil dadah. Mak dengan ayah ni ambil dadah. So, bila bersama dia mengandung. Nampak tak? Kesan tu, kesan dadah. Kesan alkohol pada kandungan. Bahaya tau. Bahaya. Boleh merencatkan perkembangan otak ni. Alright. Selain daripada tu, masalah low IQ ni boleh berlaku pada kanak-kanak yang mengalami kemalangan, hantukan yang kuat kepada kepala. Saya kasih satu contoh. Baru-baru ni saya ada buat satu court case untuk claim insurance di salah sebuah kata state lah di Malaysia ni. So sebenarnya budak ini budak perempuan berumur 11 tahun. Sejarahnya ialah masa dia berumur 6 tahun dia telah mengalami aksiden. Macam mana berlaku aksiden? Dia naik motor,
Yalah biasalah kan, naik motor kadang-kadang kita di luar bandar kita lupa tentang peraturan dan undang-undang ya untuk keselamatan, tak pakai topi keledar, naik motor 3 orang sekali. Itu pun satu masalah juga ya. So budak ni dia duduk belakang sekali. Dia punya cousin bawa kat depan, tengah-tengah tu ada budak lain. So budak perempuan ni pada ketika itu umur dia 6 tahun, dia duduk belah belakang motor. Jadi tak macam mana kereta langgar dari belakang. So budak ni tercampak, kepalanya terhentak dan koma 2 bulan. Ya, so koma 2 bulan. Kemudian tu berubah. Berubah, dia punya kognitifnya sangat merosot. Dia dah susah nak bercakap, dia dah tak ingat, ya, banyak sangat gangguan. Maknanya trauma, brain trauma tu telah berlaku. Okey. So tujuan saya buatkan IQ test ni adalah untuk claim insurans lah, ya. Dan saya dapati berdasarkan hasil interview dengan ibunya, dan saya juga bercakap dengan cikgunya masa dia umur 6 tahun dulu. Feedback daripada cikgu, surat daripada cikgu mengatakan budak ni masa sekolah umur 6 tahun tu bagus. Boleh membaca, boleh menyanyi, seronoklah, memang budak yang happy go lucky. Memang masa tu budak yang happy go lucky. Tetapi bila berlakunya kemalangan masa umur 6 tahun tu, hidup dia berubah. Hidup berubah. Jadi budak ni dah macam zero. Dah macam budak yang akalnya ni memang dah kurang berfungsi. Tadi kan kalau kata otak ni kan dia berjalan aktif kan. Sekali bila berlaku kemalangan, dia jadi macam dah mundur ke belakang balik tau. Maksudnya otak ni tidak berfungsi seperti sebelumnya. Walaupun kemalangan itu telah berlaku 5-6 tahun yang lalu lah. Sangat kesian. Saya pun buat test, saya memang yalah kan, bila kita dah tahu ya Allah, budak ni sebenarnya sihat, seronok, happy macam budak-budak yang lain, tetapi kita tak tahu takdirnya. Bila dah berlaku aksiden, dia dah hilang. Nak kata hilang nikmat hidupnya. Yalah, ini dugaan untuknya. Mungkin Allah akan beri yang terbaik untuk budak ni, insya-Allah. Jadi sebab yang seterusnya tadi, kemalangan ni boleh mengakibatkan otak kita yang okey, IQ yang baik tadi yang bagus tu akan decrease ke belakang. Akan jadi low. Intellectual disability. Okey. 2/3 daripada punca-punca berlakunya intellectual disability ni memang tak diketahui kenapa. Tak ada sebab. Tak ada punca. Tak diketahui, masih dalam kajian. Samalah juga macam autism. Sampai ke hari ni betul-betul sebab utama autism tu kenapa kita tak tahu. Serupalah dengan kanser. Ya, orang kata lung kanser jangan hisap rokok. Berapa ramai yang tak menghisap rokok, ya, ataupun yang tak ada serumah dengan orang hisap rokok langsung, tak berjumpa langsung, mengalami lung cancer. Ya. Tapi itulah basically-nya saya katakan tadi, punca intellectual disability, punca terencat akal tadi, punca low IQ, ya, lurus bendul ni, pertama genetik, kedua nutrition dalam kandungan, dan ketiga adalah kemalangan. Itu yang utama. Dan 2/3 tak tahu. Kenapa? Tak tahu. Ya, Allah lebih tahu. Okey. So macam mana kita nak kenal pasti kalau ada dekat rumah tu anak-anak kita ke, anak buah kita ke, kan, yang mengalami masalah intellectual disability. Okey. Salah satunya ialah bila kita dapati perkembangan budak ni lambat. Slow development. Slow dalam speech. Slow merangkak, menerak, lambat, semua benda yang lambat. Kemungkinan menunjukkan simptom awal masalah low IQ. Alright. So yang kedua ialah dari segi cepat lupa. Muda-muda dah lupa. Budak kecil lagi dah lupa. Dia kalau ingat mungkin apa yang dia main je. Permainan game dia ingat. Dia tahu kat mana Tapi benda-benda yang lain semua cepat lupa. Dia dah tuang air, lepas letak atas meja, lepas tu dia pergi letak botol dalam peti ais, and then dia cari balik mana syawal ni. Dia tak ingat. Ya. Okey. Selain daripada itu ialah susah nak faham consequence. Susah nak faham akibat, kesan akibat daripada perbuatan. Okey. Contohnya tu macam dalam kehidupan biasalah. Kan? Susah nak faham clue, common sense. Common sense tu.
Dia tak tahu. Contohnya lah saya kata tadi, budak tadi dia ambil duit daripada mak dia, dah dipesan banyak kali. Dia ambil dia RM15, kadang-kadang dia ambil RM10 untuk pergi beli aiskrim, kasih kawan-kawan dekat Padang. Padahal sebelum tu dah kena pukul. Dah dipesan. 2-3 minggu kemudian dia buat lagi. Mana dia tak dapat tangkap. Common sense dia tu tak memikirkan bahawa ni duit mak aku. Kenapa aku mesti ambil duit ni tanpa izin? Kalau ambil duit tanpa izin maksudnya aku mencuri. Dia tak faham konsep tu. Benda yang tak nampak ni dia tak boleh nak digest dalam otak dia. Okey. Satu lagi, susah nak selesaikan masalah. Problem solving. Kalau kita tanya anak-anak ni, ni macam ni, entah tak tahu. Suka cakap tak tahu. Malas nak fikir. Mana dia tak latih otak. Okey, yang mendengar di luar sana, segala-galanya tentang hidup ni adalah berkaitan dengan otak kita ni. Nak berfikir, nak bercakap, nak bergerak, nak kelip-kelip mata, semua otak punya power, otak punya fungsi. Jadi kita ni tak mau otak ni jadi malas. Kita nak kejutkan dia untuk sentiasa aktif. Alright? Okey, kejap lagi saya beritahu macam mana kita nak bantu otak untuk aktif. Okey? Alright. Okey, tanda-tanda tadi saya ulang balik. Tanda-tanda kita tengok budak ni ada masalah low IQ, mental retarded, intellectual disability, lurus bendul. Ialah yang pertama kita tengok lambat. Dari kecil semua benda lambat. Lambat bercakap, perkembangan lambat, nak angkat, nak ambil barang pun tangan lemah, fine motor tak kuat, lambat respon. Satu lagi, yang kedua dari segi cepat lupa, memori tu, cepat terlupa, susah nak faham kesan dan akibatnya, dan juga susah nak solve masalah yang kecil je. Benda-benda remeh-temeh tak kerti nak buat. Okey. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya kat bawah, boleh tuliskan komen anda tu sementara saya meneruskan saya punya sesi. Okey. Intellectual disability ni tak ada ubatnya. Okey, dalam banyak-banyak disorder dalam psikologi, intellectual disability memang tidak ada ubatnya. Tapi jangan sedih. Jangan sedih, ya. Kita ada benda yang kita boleh buat untuk bantu anak. Alright. Okey, yang pertama sekali, kalaulah anak kita tu kita dah dapati, ini apa nak berlaku ni selepas kita dah buat IQ, kita tengok ni mestilah ni lurus apa semua ni IQ. Okey, bila dia tak boleh speech tu, kita bantu dengan speech therapy. Okey, tetapi kita tak boleh mengharapkan speech therapy tu 100%. Kita kena develop speech di rumah, kena bercakap selalu dengan anak. Okey. Yang kedua, yang paling penting, kita kena expose anak ni dengan macam-macam aktiviti. Kena expose dengan macam-macam aktiviti. Sebab kalaulah anak kita ni hanya setiap hari duduk tengok TV, main game, so otak ni tak berkembang. Dia tak nampak benda yang new things di luar. Kita tak expose, kita simpan dalam rumah. Exposekan dia dengan macam-macam di rumah kita. Okay, kita ni kena jadi kreatif. Saya tak kata expose tu maksudnya pergi masuk gunung pergi panjat gunung, masuk hutan, bukan macam tu. Maksud saya, apa-apa yang ada dalam rumah kita tu boleh dibuat aktiviti. Kita nak budak ni berfikir. Kita nak budak ni menggunakan sensorinya, vision, fine motornya, skin, taste, smell, auditory. Kita nak gunakan sensori semua ni untuk bantu budak ni berkembang. Untuk bantu berkembang, sebab saya tak langsung kita mengajar otak ni supaya peka dengan keadaan keliling, tahu banyak benda, expose dengan benda-benda yang baru, yang new things. Benda paling simple aja. Kalau dah duduk di rumah tu kan kita tengoklah, katakanlah kita memang dah confirm anak kita ni low IQ. Kita nak expose dia. Kita buat satu aktiviti yang paling simple. Dekat dapur kita ada tepung kot, ada pewarna merah dan hijau. Suruh dicampurkan. Okey, kita panggil lah contoh abang buat ni, tepung ni letak dalam 2 bekas. Kita kasih arahan. Abang letak 2 cawan tepung dalam bekas warna hijau, 2 cawan tepung dalam bekas warna merah, contoh. Kemudian kita kasih arahan,
letak pewarna warna hijau, satu sudu dalam bekas ini dan satu lagi warna merah. So dia gaul. Jadi itu semua antara contoh expose dengan benda yang baru. Kita tak payah nak berbelanja besar pun. Keliling kita ni dah boleh bantu untuk merangsang otak anak kita ni. Tak payah nak beli-beli mahal, nak beli. Lagipun benda-benda tu tak tahan lama. Keluar luar rumah kita dengan daun, ranting kering, kayu-kayu, banyak benda yang kita boleh create benda yang baru. Nampak tak? Jangan fikir banyak belanja lah, nak ada anak low IQ ni nak buat tu. Tak, saya tak ajar benda tu. Saya lebih suka benda yang nature, untuk ibu ayah explore dengan anak. Okay, kena jadi kreatif. Sebabnya kita nak paksa otak ni lambat, dia dah lambat dia tidur. So kita nak push budak ni supaya menggunakan semua sensorinya. 6 sensori kita ada 6 sensori kita. Vision, smell, taste, auditory, instinct dan juga kita punya skin. Kita nak all out kan sensori ni untuk bantu anak, untuk kembangkan otak dia. Tak adalah setiap hari tu kerjanya duduk depan TV, tengok TV, lepas satu channel ke satu channel. Ataupun yang paling sedih, main game. Main game yang tidak merangsang otak tetapi akan meningkatkan anxiety. Itu dia. Okey, satu lagi, pemakanan anak jaga. Pemakanan anak maksudnya kasihlah makanan yang baik-baik, yang sihat-sihat. Banyak sangat jajan-jajan dekat luar ni. Banyak sangat benda-benda yang perisa tak elok. Dalam masa dalam kandungan tu kita pun tak jaga badan. Kita tak jaga baby dalam perut. Tak makan yang berkhasiat. Bila dia lahir, kita tambah pula lagi dengan jajan-jajan. Kita ajar anak makan sayur, ajar anak makan buah. Kita bantu dari segi itu. Alright? Okay. Di samping itu, macam mana kita nak kasih anak yang low IQ ni faham tentang environment semua, kita boleh buat aktiviti yang bergambar. Ada gambar dia lebih mudah faham. Macam-macam. Social story kita boleh buat melalui gambar. Contohnya, kita ada satu gambar atau buku yang berkaitan dengan macam mana menghormati orang lain. Sebab kadang-kadang budak macam ni, dia punya IQ dah lemah, EQ ni pun ada masalah juga, emosinya pun ada masalah juga. Jadi dengan bergambar tu, kita ada gambar, kita kata, cuba tengok gambar ni, kita explain gambar tu. Kita kata, okey, tengok, memula bila pergi rumah orang macam ni, gambar. Jadi dia gunakan visionnya, visual, untuk lebih faham apa yang kita nak maksudkan. Untuk pengetahuan semua, learning secara visual ni sangat efektif. Memang terbaik untuk mendidik anak kita. Dengan budak-budak autism pun bagus untuk kita amalkan. Jadi dia nampak. Jadi dia cepat faham. Apa yang aku nampak, aku mudah faham. Apa yang aku nampak, aku akan mudah imitate balik. Okay. Di samping itu, kita pun boleh menggunakan computer base. Kita menggunakan komputer. Kita boleh ajar menggunakan YouTube. Benda-benda yang knowledgeable. Kita boleh exposekan anak. Kita bersama-sama dengan budak tu. Bukan kata, Ana ambil ni telefon ni, bukalah YouTube tu, tengok apa yang patut. Tak. Kita tengok benda-benda yang ada ilmiah. Kita tengok pasal gunung berapi contohnya. Kita tengok pasal animals. Jadi biarlah dia nampak. Maknanya saya nak cakap kat sini ialah kita kena ada plan tau. Kita kena ada plan untuk buat sesuatu, untuk ada satu pengisian. Ada pengisian everyday dengan anak ni. Jangan pengisian-pengisian yang tidak membawa manfaat. Okay, kita nak tingkatkan dia punya knowledge. Kan YouTube banyak dalam tu yang bagus-bagus. Kan, okay? Tapi kita kena guide. Kita kena sama-sama dengan dia. Jadi dia lebih faham. Tak ada dia tengok macam tu je. Sama-sama kita bercerita. Saya tak langsung kita develop interaction antara kita dengan anak. Okay? Okay, selain daripada tu, video based instruction. Video based instruction ni maksudnya ialah dalam pada kita mendidik anak kita ni tentang adaptive skill, tentang aktiviti-aktiviti ataupun benda-benda yang patut dia buat, benda-benda yang tak patut dia buat, kita boleh rakam. Contohnya kita boleh ajar anak kita, okey, macam mana dia bantu kita dekat dapur ataupun dia dia letak pinggan dekat atas meja. Kan, letak cawan, tuang air. Kita boleh rakam dan dia boleh tengok balik. Dan kita boleh bantu betulkan. Okey, saya lupa nak cakap lagi.
IQ ni ada banyak peringkat Dia ada mild, moderate, severe. Severe sangat-sangat ni memang agak very complicated. Profound satu lagi. Profound and severe sangat-sangat complicated. Kita nak tengok budak ni betul-betul ada fungsi sikit ataupun memang susah. Tapi kita boleh buat lah macam saya kata tadi Kalau daripada awal intervention yang kita buat, banyak kita boleh bantu anak. Sebab otak tu walaupun dia low, dia bawah, tapi dia bukannya mati. Otak ni berkembang. Sikit dia meresot sikit. Lambat. Okey. Jadi saya nak katakan aktiviti yang dirancang oleh ibu ayah ni mestilah aktiviti yang you all tengok boleh masuk dengan budak ni, bersesuaian dengan budak ni. Kena tahulah yang bersesuaian tu macam mana. Okey. Macam mana kita nak bantu pula anak-anak yang masalah IQ rendah ni, tapi ada masalah behavior dan emosi. Tantrumnya lebih, marah, mengamuk kan. Banyak. Through kita punya melalui buku boleh, melalui computer base, video base boleh buat. Jadi contoh, carilah buku tentang contohnya self confident. Dalam tu kan ada gambar, jadi ceritakan dengan anak kita tu tentang karakter dalam buku tu. Juga, how to control anger, marah. Ada buku, cari buku. Kalau kita cakap memang tak jalan punya. Budak yang tak ada masalah IQ pun, kalau kita bercakap, jangan marah-marah dia tak faham. Apa tu? Apa benda? Kita kena demo, kita kena tunjukkan kepada anak ni untuk dia lebih faham. Samalah dengan kanak-kanak ni, bila kita nak kanak-kanak yang low IQ ni, kita nak ajar behavior yang baik, kita nak ajar emosi yang baik, kita kena ada buku tunjukkan atau kita demokan. Sebab budak-budak dia kadang dia tak sampai akal untuk fikir macam mana kita fikir. Dia tak sama, dia takkan sama. Sebab tu sometimes kita kata kan, ada parents cakap dengan saya, doktor saya dah cakap banyak kali dengan anak saya, tapi dia buat juga sebab dia tak faham. Kan, dia tak faham apa yang kita maksudkan, dia tak boleh imagine. Tapi kalau ada benda yang untuk dia nampak, dia lihat, dia tengok gambar, dia boleh dapat, dia boleh tangkap. Sebab vision antara approach yang terbaik untuk kita educate anak. Satu lagi penting, kita kena galakkan anak ni bergaul. Dia perlu berkawan, dia perlu berinteraksi. Bukan dalam ahli keluarga saja di rumah, tetapi di luar pun. Bawalah ke taman, sekarang ni taman COVID kan. Kita merancanglah dengan baik supaya anak kita ni ada bersocialize dengan orang di luar. Alright? And then safety kena jaga. Safety kena ajar jalan raya macam mana, pusing kanan, pusing kiri nak toleh. Jangan main redah je. Dah parking, nak buka pintu kereta, jangan main buka, tengok belakang dulu. Itu semua common sense. Budak yang akalnya tinggi, dia boleh fikir, tengok belakang dulu. Kan kalau aku buka pintu, kena langgar dengan motor ke apa kan. Tapi budak yang low IQ, dia tak fikir semua tu. Dia nampak apa yang dia nampak depan mata je. Dia tak boleh nampak benda yang tak berlaku lagi. Faham jadi kita ajar, okey bang, dah berhenti kereta, tunggu dulu bang, abang tengok belakang. Ada motor tak? Okey, buka perlahan kereta. Supaya nanti tak adalah pintu kereta kita kena langgar motor kan. Okey. Ajar juga konsep masa. Konsep apa? Duit. Benda-benda macam tu kena ajar. Okey? Maknanya sebenarnya saya nak katakan, bila kita ada anak low IQ ni, kita macam ajar dia macam nak hidup tau. Life skill tu nak kena ajar. Bersungguh-sungguh everyday. Tu penting. Okey? Dan seterusnya, ajarlah dia peraturan. Maksudnya pergi McDonald, nak makan aiskrim, beratur dulu. Jangan terus kat kaunter, kakak-kakak saya nak aiskrim. Tak boleh lah macam tu. Kena ajar dia, abang, okey nak aiskrim tak? Oh ramai ni, jom kita beratur kat belakang. Jadi dia tengok, dia observe dan dia akan imitate nanti. Lain kali bila dia pergi kedai, kalau ada orang kat kaunter ke dan sebagainya, dia tahu ikut untuk tunggu turn. Dia belajar tentang sabar. Dia belajar yang orang akan entertain seorang-seorang dulu. Bukan terus pergi kat dia je. Boleh Okey. Saya tak pernah nak cakap dengan klien saya untuk bersabar tau. Walaupun diorang ni ada anak yang intellectual disability ke, ada anak autism ke,
atau ada anak ADHD, disleksia dan macam-macam lagi. Saya tak suka cakap sabar. Sebab semua orang tahu sabar itu sebahagian daripada iman. Semua orang tahu, insya-Allah. Cuma saya nak katakan dari sudut psikologi ialah ibu ayah di luar sana kalau berdepan dengan isu macam ni, konsistensi untuk bantu anak sangat-sangat penting. Konsistensi kena buat every day. Regardless lah, kita hari ni rasa macam aku tak ada mood lah, kan? Ada masalah financial ke, ada masalah bipolar ke, ada masalah depression ke, kita tak sempat nak melayan semua tu. Sebab apabila kita ada anak kita ni perlukan perhatian sebab dia tak boleh buat sendiri. Dia tak tahu yang aku ni ada masalah IQ lah, low IQ lah, apa aku nak buat Dia tak pernah fikir macam tu dan dia tak tahu pun. So kita lah yang nak kena buat sesuatu sebab kita ni orang dewasa. Kita orang dewasa, kita lah yang mencari jalan untuk bantu anak kita ni. Okay, satu lagi, bila saya berkongsi dengan puan-puan di luar ni, bila ada rasa macam was-was tentang anak-anak ni, jangan duk fikir kat sini. Buat sesuatu, bertindak. Jangan delay. All out, do something untuk anak kita ni. Bukan tak berlaku ya. Ada juga yang saya jumpa umur 20-an baru dapat diagnosis terencat akal, baru dapat diagnosis low intellectual. Rugi sangat. Kalau lah budak ni didiagnose awal, dengan diagnosis tu kita akan berikan treatment. So banyak benda yang dia dah boleh perform. Maksudnya bayangkan kata ni otak kan. So otak ni masa budak tu umur, let's say lah 5 tahun 6 tahun, kita dah nampak dah dia macam lambat, macam tak ada common sense kan, macam lurus-lurus macam tu kan. So bila kita dah buat diagnosis, dah confirm ada IQ punya isu, kita buat aktiviti atau perawatan awal, 20 tahun kemudian dia banyak benda boleh buat. Sebab kita dah bantu, kita dah push otak dia. Kita dah push otak dia ni untuk do something. Walaupun orang lain kawan-kawan dia semua dah ke depan, tapi tak apa, otak ni dia akan bergerak sebab kita ni tak mati. Mati otak ni yang terbaring tu, yang tak boleh bangun. Selagi hidup, bernyawa, boleh makan, selagi tu otak ni berfungsi. Jangan give up, bantu. Tapi malangnya yang saya jumpa umur 20-an dengan masalah low IQ yang sangat teruk, mungkin daripada mild dia jadi severe tau. So otak dia tak bergerak, tak buat apa-apa, simpan dia di rumah. Kenapa yang jadi datang ke sini? Sebab dah ada aggressive behavior. Dia dah mengamuk dekat rumah. Ini kita bukan zaman dulu ya. Kalau kita tengok filem-filem lama, kalau kita tahu kisah-kisah lama dulu, saudara mara kita ke apa kan, bila ada macam kita panggil terencak akal, kita simpan dia, kita kurung dia. Bukan zaman ni ya. Tolonglah, kita semua dah educated, semua benda dah up to date. Penyakit COVID pun penyakit yang latest, penyakit yang moden zaman sekarang ni. Takkanlah kalau kita dapat anak kita yang ada sesuatu tu, kita nak simpan dan tak nak beritahu orang, dan kita hidup dalam denial. Oh please lah ibu ayah, tolonglah, do something sekarang ni. Ambil tindakan ya. Perkongsian saya hari ni adalah sebab ni saya duk fikirkan ramainya budak-budak ni yang ada masalah intellectual disability. Okey, saya cakap terus terang ya, dalam data saya, budak-budak yang ada masalah intellectual disability ni, yang dia punya skor IQ ni bawah 70, bawah 70 sini kan, diorang ni daripada apa tau, mak bapak yang educated. Yang educated, mak ayah ni ada yang doktor, ada yang engineer, ada yang lawyer, ada yang buat business. Saya nak katakan, kalau kita duk fikirkan, oh zaman dulu, zaman orang susah, tak cukup nutrition. Tak juga. Yang daripada family yang educated ni ramai. Nak katakan penyakit ni tak mengenal siapa, boleh menyerang sesiapa saja. Disorder. Dan satu lagi, intellectual disability ni bukan masalah mental bukan gila. Jangan salah faham. Intellectual disability adalah masalah otak kita ni, dia tidak cekap, dia tak perform dengan pantas mengikut tahap umur. Dia lambat, dia delay lambat. Orang lain dah ke depan,
orang yang sama supaya ke depan tapi dia lambat ke belakang. Dia sikit. Dia akan terus ke depan kalau kita bantu. Kalau kita tak bantu, statik dah kat situ. Statik tak boleh buat apa. Okay, kalau kita bantu, anak kita boleh membesar macam yang lain. Banyak kita ajar dia boleh bekerja juga. Kita dah expose dia dengan banyak social interaction, kita ajar konsep duit, kita ajar konsep safety. Dia boleh hidup, dia boleh belajar juga walaupun dia lambat atau dia duduk repeat paper tu lama. Dia boleh berkahwin insya-Allah. Itu kalau kita bertindak, kita bantu anak. Kalau tak, itulah dianya. Okey, ada persoalan tak nak tanya? Okey, saya okay, Suresh dia kata good explanation. Okay, thank you. Hi Ruza Hamid is watching. Thank you. Nur Zahira faham. Okay, Siti Salma. Okay. Ini perkongsian lah. Sebab saya buat kerja saya sebagai child clinical psychologist ni dah 12 tahun. Saya banyak tengok kes-kes macam ni dan saya belajar banyak dengan klien-klien saya ni. Okay. Okay, satu lagi contoh saya nak kasih masa dulu salah satu sebab IQ rendah ni, dulu saya pernah lah buat clinical work saya di Miami. Budak lelaki berumur 8 tahun, dia membesar dalam keadaan yang okey, sihat, seronok, tapi entah macam mana entah. Dia ni orang Spanish keturunan Spanish. So dia ni bila ayah dia balik tiap malam, ayah dia macam akan mengamuk dan pukul budak ni dan suka sangat hentak kepala budak ni kat dinding. Dia hentak kepala kat dinding. Itu pun boleh menyebabkan otak kita ni decrease. Otak kita ni intelektualnya terbantut. Terbantut. Okey. Jadi kalau nak pukul anak, pertama jangan pukul lah. Okey. Kalau lah tergeram sangat, jangan sepak kat muka. Akan efek telinga, akan menggegarkan otak. Sebab itu baby kita tak boleh goncang. Sebab bahaya untuk otaknya tu. Kita goncang-goncang kan? Jangan. Sebab itu Tuhan jadikan kepala dekat atas supaya dapat jaga dengan baik. Alright? Okay, gegar otak ni kena kawal. Kadang-kadang kita duk fikir kan, aku mengandung makan okey je. Makan sedap, makan yang sihat, yang bersih. Tapi kenapa ada masalah otak? Kadang kita terlupa. Kita gegar, goncang anak. Kan? Itu banyaklah faktor sebenarnya. Ya. Okey, Syakira ada bertanya saya soalan ni. Sekejap saya cuba bacakan. Panjang ni. Saya cuba tengok. Soalan ke doktor, anak perempuan saya berumur 16 tahun. Setahun yang lepas dia baru melalui proses pembedahan yang agak besar. Doktor sahkan dia ada ketumbuhan bagai-bagai. Okey, pembedahan dilakukan dengan membuang satu daripada ovari dia. Lepas pembedahan itu dia perlu banyak berpantang, kena jaga makan. Okey. Okey, ini berkenaan dengan depres. Okey, dia ada tekanan. Kita panggil keadaan ini adalah tekanan with medical condition. Kita panggil. Dia bukan depression yang biasa anak puan ni tadi, anak puan apa tadi maaf. Syakira Ahmad, anak puan ni mengalami masalah tekanan. Dia memberontak sebab apa yang dilaluinya. Trauma, dia hospitalized, trauma penyakitnya. Dan kita katakan ini adalah sebahagian daripada depression with medical condition. Maknanya dia bukan depressed environment, dia depressed sebab sakit. Sebab medical condition yang membuatkan dia jadi macam tu. Ya, dan behavior anak puan tu memang sangat common untuk orang yang melalui fasa pembedahan, fasa penyakit dia macam tu. Dia perlu terapi untuk kawal emosinya. Dia perlu kawal dia punya anxiety. Dia ada anxiety juga. Okey. Agak saya boleh bantu puan menjawab soalan tadi tu ya. Terima kasih puan bertanya. Okey. Ada lagi tak soalan lain? Okey. Semua saya nak menasihatkan kita jangan duk tangguh dan nak tanya Mr. Google. Anak aku ada masalah gini. Kalau kita Google kan, Mr. Google jawab yang macam-macam sangat. Jawab tu lah jawabnya, kita pun dah ada kecut perut. Ada juga parents yang diagnose anak sendiri daripada apa?
Bila saya tanya, macam mana puan tahu anak anxiety? Oh, saya Google. Itu Mr. Google beritahu. Mr. Google tak ada pengalaman dalam clinical work. Mr. Google dia jawab je apa yang kita cakap. 1000 penjelasan ada dalam tu kan. Macam-macam dia boleh cakap kan. Tapi kita jumpalah pada yang pakar untuk bantu kita. Okey. Dan kalau kita dapati anak ni ada masalah, kita jangan macam, oh anakku macam tu samalah macam anak aku. Jangan. Itu tak sama. Dalam psikologi kita merawat orang individual basis lah. Dia takkan sama. Penyakit ni tak sama penyakit ni. Walaupun katalah tadi dia punya IQ skornya 65, sama-sama 65, tetapi lain tau. 65 isu keadaan environmentnya mak bapaknya lain, budayanya lain, parenting stylenya lain. Dia tak sama. Kita nak pukul rata, oh samalah anak kau dengan aku ke? Sama tak. Dalam psikologi kita tengok individu. Walaupun skor tu sama, tapi lain. Lain. Penjelasannya pun lain. Okey. Saya rasa mungkin cukup untuk setakat ni penerangan saya tentang intellectual disability. Alright, sikit sebanyak saya harapkan anda faham dan jelas dengan apa yang saya katakan. Jika ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, boleh datang ke klinik, boleh WhatsApp, boleh bertanya, tak ada masalah. Sebab kita punya mission di sini di Child Clinical Psychology by Dr. Aisyah ni, kita nak bantu semua orang. Kalau boleh lah, kalau muat tangan ni, menang tangan ni, nak bantu semua orang menyelesaikan masalah. Okey, pada saya lah, setiap dalam rumah tu ada yang bermasalah psikologi. Kalau tak ada masalah biologi, ada masalah psikologi. Tapi ada juga yang ada masalah biologi dan psikologi. Macam puan tadi, anaknya ada masalah pembedahan ovari dan dia juga at the same time dah depressed and stress, anxiety. Itu baik masalah biologi and masalah psikologi. Jadi bertindak dengan berehat, masa berjalan. Otak intellectual disability, ingat otak ni sentiasa bergerak, sentiasa berfungsi. Dia kalau hari ni kita tak buat apa-apa dengan anak kita, kosong je lah. Tak ada aktiviti yang kita jadualkan. Main pasir kat depan rumah ke, main batu ke, do something ke, menyanyi ke, at least ada something yang simple tau. Bukan yang bersusah sangat pun. Tapi ada plan yang konsisten dengan anak ni, insya-Allah banyak progresnya yang ibu ayah akan tengok. Tolonglah buat. Ya. Okey. Alright, itu saja daripada saya hari ini. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Okey, assalamualaikum.